Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Mekani. Hari ini saya akan membincangkan tajuk berkaitan dengan measurement delegansi, atau kita panggil pengukuran delegansi juga. Pengukuran delegansi juga merupakan satu proses yang sangat penting dalam memahami dan menilai tingkah laku, salah laku remaja. Seperti yang dihuraikan oleh Donald J. Shoemaker, kerana tanpa kaedah pengukuran yang tepat dan sistematik, tahap sebenar delegansi, punca berlaku salah laku serta keberkesanan langkah pencegahan dan pemulihan tidak dapat dikenal pasti dengan jelas. Melalui pengukuran ini, penyelidik membuat dasar dan pihak berkuasa dapat menilai sejauh mana masalah salah laku remaja berlaku dalam masyarakat. Mengenal pasti pola dan trend mengikut umur, jantina, kaum serta program intervensi yang lebih bersasar. Secara umum, terdapat 4 jenis data utama yang digunakan dalam pengukuran delegansi jumlah, iaitu data rasmi, data laporan kendiri, kajian pemangsaan dan kajian kod, yang masing-masing memainkan peranan penting dalam memberikan penggambaran yang berbeza tentang fenomena ini. Data rasmi merangkumi rekod polis dan mahkamah seperti laporan tangkapan, pendakwaan dan perbicaraan serta sering dirujuk melalui sumber Uniform Crime Report atau UCR yang dikumpulkan oleh agensi penguasaan. Walaupun data ini dianggap boleh dipercayai kerana bersumberkan institusi rasmi, ia mempunyai kelemahan yang ketara seperti banyak kes yang tidak dilaporkan, pelaporan bersifat sukarela di setengah kawasan, serta kemungkinan berlakunya bias dari segi kaum dan jantina yang menyebabkan sebahagian besar salah laku remaja tidak direkodkan secara rasmi. Selain itu, data laporan kendiri digunakan untuk mendapatkan maklumat secara langsung daripada remaja mengenai tingkah laku, salah laku yang pernah mereka lakukan dalam tempoh tertentu. Dan kaedah ini mampu memberikan gambaran yang lebih luas kerana ia merangkumi perbuatan yang tidak dikesan oleh pihak berkuasa serta membantu memahami faktor sosial dan sikap yang memperai delegansi. Namun, keberkesanan bergantung kepada tahap kejujuran responden dan biasanya tidak meliputi jenayah yang sangat serius seperti pembunuhan atau rogol. Kajian pemangsangan pula memberi tumpuan kepada pengalaman mangsa jenayah dan menunjukkan bahawa golongan muda merupakan kumpulan yang berisiko tinggi untuk menjadi mangsa. Di samping mendedahkan hakikat bahawa terdapat pertindihan yang kuat antara peranan sebagai pemasalah dan mangsa, kerana ramai remaja yang terlibat dalam salah laku juga pernah menjadi mangsa jenayah. Walau bagaimanapun, kajian ini mempunyai batasan kerana tidak merangkumi semua jenis jenayah dan sering mengecualikan kes-kes tertentu seperti pembunuhan. Di samping itu, kajian kohort yang bersifat longitudinal menjejaki kumpulan remaja dan jangka masa panjang, biasanya dari usia kanak-kanak hingga remaja, bagi melihat perubahan dan pola delegansi dari masa ke semasa. Dan dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tingkah laku delegansi lazimnya memuncak pada pertengahan usia remaja sekitar umur 16 hingga 17 tahun sebelum menunjukkan penurunan, serta mendapati bahawa walaupun pesalah kronik yang hanya merangkumi sebahagian kecil daripada populasi remaja, mereka menyumbang kepada sebahagian besar jenayah serius dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, semua kaedah pengukuran delegansi juvenil mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri serta menghadapi isu seperti data yang tidak lengkap, berat sebelah dalam pelaporan dan penguasaan, serta kekurangan maklumat tentang konteks sosial dan persekitaran remaja. Justru, tiada satu kaedah tunggal yang mampu memberi gambaran menyeluruh tentang fenomena ini. Oleh itu, gabungan pelbagai kaedah pengukuran adalah sangat penting bagi mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dan menyeluruh, membolehkan pembentukan dasar keadilan juvenil yang lebih adil dan berkesan, menyokong usaha pencegahan dan pemulihan yang berasaskan bukti, pengurangan
pengurangkan jenayah berulang serta membantu menjelaskan mengapa remaja mula terlibat dalam salah laku dan mengapa akhirnya berhenti daripada tingkah laku tersebut.